Anda sedang menyaksikan Lerai Senjata, di mana kita interview musician alternatif Malaysia dan kita tanyakan tentang diorang punya barang lah. Apa yang diorang pakai mungkin boleh jadi contoh pada anda untuk set up barang-barang anda. Dan hari ini bersama saya ialah Has Rizal daripada kumpulan MIM. Hello. Has merupakan pemain gitar untuk kumpulan instrumental post-rock ambient MIM. Kita berminat nak tahulah dia punya setup. Biasanya geng-geng post-rock ni pedal dia orang kata bangsawan lah, boleh bagi down payment MyV. Jadi kita nak tengok betul ke. Has, boleh ceritakan sikit lah sebelum tu kau punya pengalaman dalam pedal memedal ni. Okay, kira aku main pedal macam dah agak lama lah main pedal. First pedal yang aku beli dulu, aku beli Dunlop Crybaby Wah. Dunlop Crybaby Wah. Lepas tu aku beli typical lah Metal Zone kan. So Metal Zone tu typical lah, kalau orang nak bawa start pedal akan beli Metal Zone tu. Yang orang kata tak best langsung bunyi dia tu. Tapi orang tak reti pakai lah sebenarnya. Boleh katakan macam tu juga lah. Dia ada cara dia macam kan. Tetapi lepas tu aku beli Big Mouth yang kecil tu. And then bila dah beli satu, beli dua, beli tiga, makin lama makin beranak. And aku pernah pakai pedalboard yang besar gampang tu. Besar gila dulu. Dia besar PT Pro. And time tu aku pakai untuk drive, aku pakai OCD. Aku pakai old school punya electric Electro Harmonix macam Electric Mistress. And then aku pakai yang warna purple tu. Aku tak ingat apa pakai ke Cobain tu, apa tu, aku tak ingat nama dia. Small Clone. Lepas tu delay aku pakai Vox Delay Lab. Tapi bila lama-lama kan, aku dah start sedar yang macam aku tak pakai pedal ni. So kenapa kau beli in the first place? Dia beli macam kau nak merasa pakai, kau nak try kan, kau kena beli lah kan. Sebab lepas tu aku macam jenis, aku tak gerti nak pakai software ni apa semua kan. Walaupun dah time tu dah ada amplitude apa semua kan. So aku memang prefer untuk beli physical, and memang nak rasa feel lah. Macam aku twist knob ni apa jadi. Aku susun macam ABC, aku susun CBA apa jadi. So aku suka eksperimen kat situ tau. Tapi bila dah makin lama aku dah start tolak, start jual. So aku makin lama makin downsize lah. And sebab before ni memang band-band yang aku main pun memang banyak pakai bunyi-bunyi efek lah, macam chorus apa semua kan. Ada juga part ada dulu band lama aku kena pakai wah-wah dulu. Lepas tu bila dah as time goes by, aku dah makin mengurangkan pedal dan aku dah jumpa lah macam okay, ni dah setup aku sekarang yang memang dah fit untuk current band aku sekarang ni. Kiranya waktu kau beli banyak-banyak dulu tu memang kau tak fikir pun lah. Fikir juga, buat research apa semua. Tapi dia macam nafsu mak. Nafsu bila kau pergi makan buffet semua benda kau nak kan. Tapi lala kau tak habis makan pun benda tu. So sama lah konsep dia kot. So okay, kalau macam tu aku rasa sebelum kita pergi pedal dia, ceritakan kau punya main gear, which is dia punya input gitar lah. Gitar. Okay. So gitar ni boleh katakan main gitar aku. Aku pakai Fender Strat. And this is made in Japan. Beli used. And gitar ni series dia made in Japan tulis kat mana? Ni. Ohayou gozaimasu. Okay. So dia made in Japan. And gitar ni made in tahun 94 yang tu lah. And aku beli used dekat Jam Tank. And ni bukan first electric gitar aku, tapi ni first gitar electric yang aku rasa untuk serius lah kononnya kan. Sebelum tu aku je pakai gitar-gitar lain. Kau serius? Dia katakan macam aku memang mengidam brand Fender ni dulu kan. Macam daripada kecil tengok kalau orang cerita pasal gitar ke apa, fikir gitar bentuk stratnya kan, standard kan. Gitar elektrik gitar current kan. Orang cakap orang kampung kata gitar current kan. Lepas tu kebetulan banyak artis yang aku suka dengar. Aku banyak layan, diorang banyak pakai strat. So memang aku zaman belajar lu memang ada tabung shilling. Aku tulis atas tabung Fender. So menabung. Kira kau memang dah aim Fender lah. Kau no less than Fender. Tahu kenapa? Aku mangsa kapitalis aku. Okay. Warna
Merah. Memang kau berminat merah ke sebab itu je ada? Ada antara artis good yang question. pakai warna merah. Merah sebab satu memang aku agak suka warna merah. Lepas tu artis yang aku dengar yang aku suka lah kan. Siapa? Antaranya macam Mark Knopfler, Dire Straits, dia pakai red strap juga dengan apa orang cakap ni, maple neck juga. And David Gilmour, Pink Floyd, dia ada satu era tu dia pakai ni strap merah juga. And dalam banyak strap memang aku, walaupun Gilmour lebih banyak pakai strap hitam, tapi aku rasa warna merah lagi sesuai aku lah. Lepas tu memang tu je lah yang ada kan, tentu dekat yang kena dengan bajet aku. So aku macam ngam ni angkat lah. Ada beza ke antara made in Japan, made in China, made in Indonesia bagi kau sebenarnya? Bagi aku ada ke beza dia sikit kan. Of course ada beza sikit, tapi dia bukanlah orang cakap segala-galanya. Macam ada satu orang prefer made in US. Ada juga pernah aku sembang, orang tu cakap Fender ni yang paling kualiti memang made in US sahaja. Tapi bagi aku apa-apa pun, kalau kau nak main muzik, kau main pedal ke gitarnya, at the end, first thing first memang ikut kehendak kau lah. Kau nak pakai main China ke, main Congo ke, main India ke, ikut suka kau. Kau nak buat sendiri pun ikut suka kau. And aku minat Japan punya produk sebab aku rasa untuk harga dia and kualiti dia sangat baloi lah. Japanese. Bila kau sebut kualiti tu, apa benda kualitinya yang kau jumpa? Quality in terms of dia punya electronics dia, in terms of dia punya finishing dia pun kemas apa semua kan. And ada jugalah certain brand yang aku pernah beli dulu, aku rasa macam finishing tak berapa cantik sangat apa semua kan. Sebab Japan ni memang terkenal dengan dia punya work ethics dan detail apa semua. Ceritakan sikit tali yang kau gunakan, tali gitar dan dia punya tuning. Ni tuning standard. Aku memang pakai standard saja. Semua lagu semua kau memang akan main standard? Main standard, tapi macam dengan lagu meme yang baru ni ada juga yang drop tuning tapi drop D je. And mainly memang daripada dulu sampai sekarang mostly memang aku main band yang memang standard tuning. Drop C ke, drop A ke, drop B tak pernah. Sebab apa? Tak minat ke apa? Satu tak kerti. Tapi sebab memang style lagu kita orang memang tak perlukan untuk drop tune, so tak payah drop tune lah. Okay. So tali pakai jenama apa? Tali pakai Elixir bang. Elixir. Elixir. Memang dari dulu pakai Elixir? Dulu pakai Diadario. Apa yang membuatkan penghijrahan kepada Elixir? Mula aku pakai Diadario, first of course aku pakai Nibol lah. Aku pakai Nibol lah. Tapi Nibol ni aku ada a few bad experience juga kan. Aku buka dah karat, belum pakai lagi dah karat. Aku migrate ke Diadario, and aku sekali dua tu aku try macam Elixir, explore Elixir, and jenis tu tangan aku yang kuat berpeluh ni. So aku perasan Elixir lagi tahan lama lah. Jadi Elixir tolong endorse saya ya. Reason dia tahan karat tu je? Tahan karat. Dari segi orang kata Elixir sebab coating kan, so dia tone dia hilang. Pendapat kau? Pendapat aku tak ada. Mungkin ada lah kot dari segi sains ke, mungkin ada juga. Tapi dekat telinga aku and some of my member-member aku yang pakai Elixir pun aku tanya, aku pernah dengar benda tu, teori tu. Aku rasa benda tu dia punya loss tu tak berapa signifikan lah. Mungkin ada tapi janji kat telinga kau rasa ngam lah kot. Pemain atas pentas macam tu kat bunyi dia, orang bukan boleh beza kan. Sumbang tak? Okay. And then spec dia, single coil apa semua? Dia single. Kau tak ada memang kau suka lah bunyi single lah kan, sebab kau cakap tadi kau memang single, pick up standard, tak tukar tak apa. Yang aku tukar pun dia punya selector switch ni aku dah tukar. Skru pun kau tak tukar karat lah? Tukar skru ni sebab aku berpeluh lah. So karat lah so ni pun memang original parts lah? Ni pun original kan, memang dah gahai lah ni. Memang apa orang cakap punya bridge kekotoran lah ni. Tapi benda ni tak ada masalah pun, boleh tukar je nanti kan. Okay. Dia punya pick guard pun sama, memang original macam ni. Pick guard original. Sebab nampak macam kuning sikit lah, instead of putih ke apa kan. Dia kemam sikit lah. Dia apa? Tentu lah. Kepam. Kemam. Gitu lah. Ada kepam sikit lah. Tengok ni kan. Aku perasan kau tak pakai any strap lock.
Adakah kau seorang yang suka ambil risiko? Ni tak ada strap lock. Ya, sebab apa tak suka ke? Sebab belum pasang je. Okey, ada lah. Ada ni. So strap yang kau pakai apa? Strap aku pakai strap brand Sui Generis. Aku beli daripada Gerbang Bunyi. So you guys can check them out. Gerbang Bunyi kat Instagram. Okey. Tadi kau dah cakap ni Maple. Dia punya body? Body aku rasa Alder aku rasa. Alder Okey. Ya. Aku nak tengok sikit lah, macam ada kesan-kesan cala ni. Sebab apa? Adakah engkau yang buat sendiri ke apa ke? Aku tak tahu lah tu. Dia macam battle worn aku benda ni macam terjatuh ke apa. Ni aku rasa pernah jatuh dulu ni. So dia crack sikit kan. Jadi natural lah. Tak ada engkau buat sendiri kerja-kerja relate. Psycho tak buat. Tu psycho. Okay. Tengok gitar kedua engkau yang kat belakang ni. Okay, gitar kedua ni pun made in Japan, which is Yamaha ST60 ke ST30 series, aku tak ingat. Beli used juga. And gitar ni boleh katakan salah satunya gitar hollow body yang aku ada lah. Apa karakter hollow body berbanding dengan Strat? Ni hollow body ni dia macam mana, dia hollow lah dalam ni, kecuali ada center block kan. So dia punya tone dia tu macam berangin sikit Dia ada that, apa orang cakap, warm tu ada. Memang lain lah daripada solid body macam ni. So kau pilih gitar ni sebab apa? Ada certain sound yang kau nak achieve ke? Satu, kenapa aku beli gitar ni simple sebab aku nak satu gitar yang bila aku main kat rumah aku tak perlu nak cucuk amp lah, faham tak? Aku tak ada gitar akustik kat rumah, so macam gitar ni pun boleh lah macam main depan TV ke baring ke kan, nak buat lagu ke apa. So dia ada that natural body punya sound tu. Okay. Dia punya, so mana cuba main sikit, ada ke? ada kot macam ni. Itulah sound dia. Tu je lah, cukup lah tu. Okay, lepas lah nak main kat rumah apa kan. Lepas tu gitar ni dia old school lah. Dia old school lah gitar ni. Dia tua lah. Dia tahun 1968 tak silap aku. 68 68 kan 69 tu. Kenapa macam ada apa tanda lahir ke apa ni? Surat beranak dia. Ada surat beranak dia. Surat beranak dia. And also macam dia berlubang-lubang ni apa dia? Dia tak sempurna lah. Tak ada. Dia ada pigat dia. Tapi pigat dia tu time aku beli dah tak ada. Okay. And then dia punya spec, dia punya neck dia agak jujurnya dia punya ni adalah ebony. Dia punya ni punya fretboard dia. Body dia aku tak sure apa. Tapi dia punya yang one thing aku suka pasal gitar ni sebab dia macam apa, dia punya neck size dia agak selesa untuk aku. Dia agak besar. Berbanding dengan Strat. Tu Strat tu dia halus sikit. Kenapa Yamaha? Sebab kita tahu macam Yamaha ni kalau kita orang kata macam budak-budak belajar muzik skema sikit Yamaha ni. Budak pakai buku punya lah. Jadi kenapa kau rasa tak ada masalah untuk kau main? Sebab Yamaha ni bagi aku dia brand yang underrated sikit Yamaha. Macam aku minat gak macam Yamaha Revstar, Yamaha SG. Sebab aku rasa dia orang quality produk gitar-gitar Yamaha ni memang quality lah. Even bass dia orang pun memang solid gila kan. Ada juga a few of member aku main bass, dia prefer bass Yamaha daripada bass Squier ke Fender ke apa. Itu memang personal preference lah. Tapi aku rasa Yamaha memang baloi lah untuk check it out. Macam dia punya Revstar punya series, harga dia pun okay, not bad. Dia tak ada mahal sangat, tak ada murah sangat. Tapi again macam jenis aku, memang aku apa-apa pun dia punya pricing tu kena fit yang quality lah. So bagi aku Yamaha antara brand yang solid lah. Dia punya semua ni still stock? Semua masih stock kecuali ini. Tapi based on aku pernah hantar gitar ni dekat Commit Art. Dia ada cakap yang kat sini ada potensi yang owner before ni cabut knob tau. So tu lah kot. Nampak lubang macam parut dah. Ada tanda lahir dia. Ni Bixby kan? Apa kita dia bagi memang dia build macam ni lah. Ya betul. Kecuali tapi arm ni bukan original lah. Arm dia yang original dia panjang sikit. Ni bukan arm original. Sebab kau pilih gitar ni sebab kau nak karakter dia je. Karakter dia, and aku memang minat hollow body jugalah. Bukan sebab kau nak handsome ke apa?
Mungkin tu salah satu faktor dia kan. Dia Okay. boleh tambah 10% lah. Kita sekarang di setup pedal buat khas. Boleh cerita sikit daripada sana, chain pertama. Betul ke chain pertama tu? Oh tak, ni dia vocal processor ni memang mic masuk ke sini, then from ni out terus masuk mixer lah. Apa ni pedal ni, apa nama dia? Boss vocal professor pula. VE20 vocal processor. Vocal processor. Dia proses vokal lah. So sebab sekarang satu, suara tak sedap. Dua, sebab memang ada part-part vokal tu nak tambah echo, reverb, delay apa semua. Jadi ni antara tool yang kita orang guna lah. Untuk persembahan lah. Lebih ke arah persembahan ya. Sebab lagu-lagu yang sekarang ni, even though MIM adalah post-rock punya band, kita orang cuba nak tambah bahagian-bahagian vokal dalam lagu-lagu baru kita orang. Okay. So itu memang asing daripada pedal lain lah. Ni pedal Asing vokal. ni. Ya, Okay. asing. So terus ke pedal, start dengan power supply yang guna. Power supply aku guna ni T-Rex fuel tank Chameleon, and brand daripada T-Rex lah. So fuel tank ni dia punya output, dia ada 6 output tapi aku guna 5, and 5 output ni untuk power semua pedal-pedal kat sini. And ada satu output tu aku daisy chain kan. Untuk drive lah. Mainly untuk drive, betul. Okay. Betul. So daripada situ pergi ke Daripada mana ke mana? Sini dia output dia pergi ke dia daisy chain lah, 3 pedal drive ni. Fast overdrive, fast dengan clean boost, and pedal digital yang lain macam delay, reverb, multi storm ni dengan WMI semua separate channel lah. Separate channel. Okay. So input daripada gitar terus pergi ke first kali? First dalam chain is aku punya WMI Ricochet digital WMI. So ni memang WMI lah untuk pitch shifting, and apart from pitch shifting dia ada jugalah boleh buat macam nak pitch ke 7 ke 5th ke second ke. Tapi mainly aku guna 5th tak pun octave dengan octave atas dengan octave bawah. Belanja sikit. So macam contoh macam macam tu lah. So macam kalau Itu dia naikkan pitch lah. betul, tapi ada juga part macam aku akan guna macam untuk sebagai macam octave macam so dia macam almost macam micropop tau. So kalau tu antara main function yang aku guna untuk dalam benda ni lah. And dulu aku pakai WMI yang besar tu. Tapi WMI besar tu aku pakai WMI 4, dia banyak problem sebab dia WMI 4 tu dia AC, dia pakai AC, so leceh lah kan. Aku kena ada separate adapter, lepas tu dia besar. So aku tolak yang tu, aku angkat yang ni lah, which is lagi size friendly kan untuk pedalboard. Kenapa kau letak ni depan sekali? Sebab memang aku rasa dia untuk dia punya tracking purposes lah. So pedal-pedal macam ni dia sesuai paling first kali, paling dekat dengan gitar. So dia akan terima signal yang almost 100%. Betul. Kalau letak belakang-belakang nanti dia wobble sikit lah. Pada WMI aku pergi ke aku punya overdrive section, overdrive distortion lah, which is a Wampler Plexi drive. So Wampler ni aku suka sound Marshall Plexi tu. And aku buat survey. Plexi ni merujuk kepada Marshall punya M lah. Betul. So dia cuba emulate lah that British classic Marshall Plexi punya sound. And dia ada 2 channel juga, post gain and pre gain. Ni kira aku punya main drive for quite some time jugalah. And biasanya kalau aku setting pun memang gain aku tak berapa tinggi pun, sebab aku bukan jenis yang perlukan gain yang sangat tinggi. So normally paling tinggi pun dalam pukul 11 macam tu lah. So dia ada active EQ juga, bass, middle, treble. So senang lah depending kat amp ke depending kat gitar. So aku boleh nak boost tak pun nak cut any of the frequency. Contohnya aku nak boost mid ke apa ke, aku naikkan mid sikit, zap, itu lah. Maknanya dia ni sebenarnya dual channel. Betul. Dia yang satu ni pre-gain ni dia ada separate macam gain channel sebelah sini lah. Kononnya dia emulate tube screamer, tapi aku rasa tak ada ingat pun, tapi okey lah kot. So dia tulis kat situ pre-gain dengan post-gain, maksudnya macam mana?
Dia macam bila kau cucuk M kan. So bila kau cucuk M, dia buat emulate macam kau letak tube screamer depan M tu. Gitar, tube screamer M. Sebab tu dia pre-gain. So post gain ni adalah gain daripada M punya sound tu lah. Oh, okay. So dia boleh, kau macam boleh blend lah sound dia. Betul. Aku boleh stack benda tu. Stack. So kau kata Plexi ni macam merujuk pada M tu. Apa benda yang kau suka sangat tentang M Plexi tu? Aku mostly macam lagu-lagu yang aku dengar banyak 70s punya songs kan. So aku suka that klasik punya tone lah. Klasik Marshall punya tone tu. Ada juga a few M nak beli M vintage biji, belum mampu kan. So ni alternatif dia lah yang aku rasa kat telinga aku quite okay. And so far reliable. Dia tak ada masalah, berapa tahun dah pakai. And yalah, tu one of the main reason aku pakai Montpellier ni. Okay. Lepas tu kita ada Fuzz. So Fuzz, aku pakai Fuzz Monarch, which is a clone of Fuzz Factory, and this pedal was endorsed by Rectifier Effect, so thank you very much Rectifier Effect. And this Fuzz, bagi aku Fuzz Factory ni antara Fuzz yang paling payah lah nak tame, sebab dia punya range besar. And aku bukan seorang yang selalu sangat main Fuzz, tapi there at times macam lagu-lagu band meme ada banyak yang perlukan coding power chord yang banyak yang tu. So aku akan on Fuzz ni lah. And aku akan sometimes aku akan stack dengan aku punya clean boost ni. Oh, okay. So TC Electronic ni Spark ni boost lah. Dia clean boost, betul. Okay. Dia boost apa? Treble, low? Dia ikut nak boost apa. Macam dia ada 3 main main sound: fat, gemuk, bersih dengan mid. So clean sound is a clean booster dia. Fat dia akan tebalkan sikit signal tu. Mid dia akan lebih fokus kat mid punya frekuensi lah. Okay. So boleh nak dengar sikit bunyi Fuzz Monarch? So dia Kau rasa Fuzz Monarch ni mencapai tak Fuzz Factory punya sound? Sisa klonan. aku tak pernah pakai yang betul-betul hand wired punya Fuzz Factory tu, tapi so far okey lah, bagi aku okey lah. Sebab Fuzz Factory tu yang famous orang pakai siapa tu, Matt Bellamy, Muse kan. Tapi untuk aku lebih nak dia punya that grit punya tone lah, yang kasar tu, yang heavy kasar tu kan. And dia punya sustain dia, and tu one of the reason lah yang aku memang request Rectifier Effect untuk clone Fuzz Monarch ni. Actually diorang dah stop production ni, tapi diorang sayang aku. Lepas drive section ni, terus pergi ke aku punya Zoom Multistorm ni. So Zoom Multistorm ni kira macam Swiss Army knife lah. Dia macam yang awal aku cerita tadi, aku pakai banyak modulation pedal kan, separate. Lepas tu aku perasan yang aku jarang pakai pun sebenarnya modulation ni. So apa kata aku cari satu pedal yang boleh buat semua benda. So aku go for Zoom Multistorm ni sebab satu, dia untuk price point dia still okay, still friendly lah punya price dia, and dia boleh set up banyak-banyak sound lah, macam flanger ke, macam mainly aku pakai pedal ni untuk tremolo, macam untuk sound-sound tremolo ke. So aku pakai juga chorus dia, tapi jarang lah chorus dia macam ni. Lepas tu dia ada juga ada macam sequence filter ni, kalau macam aku nak nak cuba sampai ni pelik sikit. Tapi very very less lah aku pakai, mainly memang tremolo lah, sebab aku jarang sikit pakai modulation dalam part-part yang aku buat untuk lagu-lagu band kan. Okay. So memang itu je tujuan kau beli Multistorm?
Betul, tu je tujuan. Tu je tujuan aku. Sebab dia, if let's say kalau aku nak something, benda lain pun aku boleh try explore lah dalam Multistorm ni. Memanglah dia tak semua sound dia boleh pakai kan. Tapi so far yang mana yang aku perlu, bagi aku dah cukup lah. Okay. Kau, aku rasa majority is like Storm sebiji lah. Betul. And then suddenly kau pakai benda ni. Ya, yeah, betul. So macam mana kau find sound untuk Multistorm ni? Multistorm ni dia ada dia punya setting dia apa semua. So macam contohnya aku ambil sound tremolo lah for example kan. So kat sini aku boleh decide lah dia punya depth, rate dia, leveling dia, wave dia nak triangular wave ke, square wave ke, apa ke. So from there bila aku dah set, aku just leave it be. Then bila aku nak activate sound tu, aku just tekan ni macam Stormbox biasa. Tak, maksud aku kau suka tak sound yang ada dalam ni? 50-50. 50-50. Ada juga sound tu yang aku rasa macam So kau tak suka lah artificial sound, digital sound? Tak boleh kata macam tu kan. Sebab ada je macam apa, modern punya multi effect apa semua, macam helix ke fractal apa semua, memang dia punya sound dia memang, dia punya DSP dia memang solid lah kan. Tapi untuk Multistorm ni dia banyaklah sound-sound dia yang kurang mencapai kehendak aku. Tapi untuk harga dia, untuk size dia, so tu something yang kau kena faham sendiri kan. Okay. And then selepas modulation aku pergi ke reverb. Reverb? Kau terus reverb? Aku terus reverb. Okay. Aku reverb, lepas reverb delay, dan delay out ke M lah. Okay. M memang cucuk depan So kita bincang arrangement, sebab biasanya orang letak delay dulu baru reverb. So apa perbezaan yang menyebabkan kau buat keputusan macam tu? Aku rasa kenapa aku susun delay reverb dulu, aku pasang bila aku stack delay dan reverb, kalau delay reverb dia akan lagi yang cakap muddy sikit. Dia muddy, dia macam terlampau serabut lah. Lepas tu aku try delay reverb sebelum delay. Aku rasa dia lagi, in terms of dia punya sound tu lagi kemas sikit. Lepas tu dekat pedal delay aku, dia ada sound feature. So aku boleh loop ke apa ke, sound yang aku dapat from ni aku boleh loop. Maknanya parallel ke macam mana? Dia bukan parallel, dia memang ada satu function dalam ni yang kau boleh loop So aku prefer loop aku dekat last of the chain. Okay. Loop, maknanya delay ni ada function loop. Betul, ya. Reverb ni common, orang cakap reverb dulu aku pakai reverb macam Boss RV6, and aku pernah pakai juga TC Hall of Fame, dan aku pernah pakai juga apa tu, Digitech Polara. Tapi sekarang memang aku punya idaman daripada dulu lah. Sebab apa? Sebab aku rasa dia punya function wise, dia punya apa yang dia boleh buat, dia punya bank size dia memang almost unlimited lah untuk reverb. Dia, kalau kau nak typical punya reverb sound boleh, kau nak buat reverb yang very large, very besar boleh. And dia punya parameter untuk kita setting reverb tu pun very detail. And dia punya bank dia pun berapa, 99 bank. So aku boleh save dalam 7 setting, lebih berapa ratus kalau aku nak pun lah. Tapi sekarang ni aku punya reverb setting maybe ada dalam 5-6 macam tu, depending kat suitability of lagu apa semua. Mainly sebab sound dia. Sound dia. Okay. So for example lah, ni macam typical dia punya reverb sound kan. Macam apa, normal room sound lah. Macam play. Ni lebih ke arah macam room ni sound lah. So kalau macam aku nak something yang ni macam lebih ke arah nak main post rock kan, macam ambient vibe. Oh, dia ada swell. Dia ada swell dia. So tengok jugalah macam tengok macam mana. Ni macam ni lebih ke arah, ni aku rasa bunyi cloud dia, cloud feature dia kot. So lepas tu aku boleh set macam nak dia boleh decay dia berpanjang 9
mix dia aku nak buat banyak mana, pre-delay dia aku banyak mana. So ikut aku lah, dia punya ability untuk set parameter tu sangat besar. So ni kira dia punya terus sound-sound yang kau mau pakai lah. Tapi kalau aku macam nak typical punya reverb sound, aku akan pakai preset yang satu ni kan. Oh jap, tadi kau tutup tu dia ni apa? Bypass ke apa? Kau tak, dia punya trailing. Aku off on the trailing. Sebab kalau aku set 20 saat kalau aku off orang dah balik pun reverb tu bunyi lagi. So aku terpaksa buat benda tu. So ni delay, just a delay lah. Ni tip delay and called Strymon Volante. So dia rhythmic punya delay, aku boleh set 4 beat of the delay tu. And tapi ni memang mainly fokus dekat analog delay punya sound lah. And dia ada macam mechanics punya feature. So for example macam aku mechanic ni, kalau mechanic pemain kereta tu apa dia macam, let's say kalau aku nak imitate tip tu dah gahai kan, so ni adalah function dia lah. So dia boleh buat macam dia macam fluttering. Aku rasa banyak genre sekarang bunyi-bunyi macam ni ke, macam bedroom pop, lo-fi sikit lah. Betul. So ni kira main pedal aku lah. Mainly aku akan guna delay kalau macam nak something yang very lush ke apa ke, ataupun part yang akan ada plucking punya part ke, so aku akan activate delay ni. Okay, interesting. Last kali benda yang kecil lah, kau punya patch cable dengan kau punya kabel yang kau gunakan. Patch cable aku pakai campur-campur, and most of it aku solder sendiri. And contohnya aku tak ingat dah to be exact. Ada campur-campur sangat. Ada yang Nutric, ada yang macam ni pakai Hikon, Megami punya kabel. So dia tak ada brand lah. Dia bukan, masa aku tak dah beli brand yang dah siap. Aku macam mana, solder sendiri lah kan. So senang lah nak custom length ke apa ke. Ni MXR? MXR ni kira kabel from aku punya pedal ni ke amp, and from guitar aku akan pakai Vox punya kabel. Okay. Kenapa kau pilih coiling macam tu? Satu sebab kemas, dia tak bersepah, dia senang, and dia macam retro, faham tak? Retro. Lepas tu dia macam mana cakap, lepas tu aku beli kabel lama ke, bertahun dah pakai, 5-6 tahun ada, tahan lagi. So sangat puas hati lah. Ya, anda dah saksikan tadi senjata-senjata yang digunakan oleh Hasrizal untuk band beliau, untuk muzik beliau. Kalau anda ada soalan-soalan yang anda nak tanya tentang dia punya setup ataupun cadangan untuk siapa kita patut temu bual selepas ini, boleh letak kat komen kat bawah, dan please consider untuk subscribe kami dekat button bawah kiri ni. Tekan je, gratis dan percuma. Sehingga bertemu lagi dalam Lerai Senjata di episod kemudian. Kalau nak tahu siapa, kita akan bagi hint dalam kita punya social media. Boleh follow Jangli Smile. Sekarang Instagram, Facebook, Twitter semua sama Jangli Smile. Sehingga bertemu di episod seterusnya. Assalamualaikum.